direct kepada pasangan suami isteri supaya tidak boleh bersama. Sampai berulat Datuk. Dia punya alat sulit dia tu sampai berulat. Perempuan ni dia tak boleh bergerak tau Datuk. Bila dia tak boleh bergerak, rupanya dia dah kena santau. Alat sulit dia tu dah kena santau. Dia tak boleh bergerak. Bila dia bergerak saja, dia akan macam buang air kecil. Datuk ingat tak kita ada bincang pasal sihir rumah tangga yang kemaluan yang keluar. Itu salah satu daripada unsur sihir lah tu. Unsur sihir yang dihantar direct kepada pasangan suami isteri supaya tidak boleh bersama. Sampai berulat Datuk. Dia punya alat sulit dia tu sampai berulat. Datuk, saya pernah rawat satu sihir Datuk, dipanggil sihir jerut zakar. Mungkin Datuk tak pernah dengar. Sihir jerut zakar ni dia fokus kepada kelakian lelaki saja. Tajuk ni dia menarik pasal kebanyakan orang lelaki selalunya dia terlepas pandang. Terlepas pandang maksud saya tu dia suka makan tongkat-tongkat ali, dia suka makan makanan-makanan eksotik dengan tujuan dia untuk memberi kekuatan nafsu batin dia. Tapi dia lupa bahawasanya unsur yang ada dalam benda tadi tu ada unsur-unsur yang tak elok. Akhirnya ada benda tak elok dalam tubuh badan dia, automatik santau dah masuk dalam badan dia. Jadi maknanya santau ni bukan orang hantar saja, maknanya daripada pemakanan kita ni, daripada makanan-makanan yang eksotik, yang dia suka makan benda-benda, orang makan dia darah ular pun dia makan, maknanya benda tu boleh masuk kat situ. Ada satu pemain tenis dunia, dia dulu dah rajin makan darah ular. Dia punya smash dia Datuk memang luar biasa. Jadi saya pula bila benda tu berlaku dalam masyarakat, saya kaji. Kalau ada orang yang ada kekuatan luar biasa, kita akan kaji. Tengok kapasiti dia, pasal apa tubuh badan dia kecil tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Rupanya dia pakai pendua dalam hidup dia. Dia pakai pendua tu maknanya ada benda lain yang tolong dia. Okey, Ustaz nak tanya dengan Ustaz. Kenapa orang Melayu je yang boleh kena santau tapi orang bangsa lain tak boleh kena santau? Sebab ada orang kata dia tak percaya dia santau. Macam ni Datuk. Dia balik kepada sejarah di Nusantara, di negara kita. Di negara kita, kebanyakan pengamal-pengamal santau dulu, dia orang ni ahli perubatan. Bila ahli perubatan ni, dia orang memang duk test. Dia orang buat ramuan tu, dia orang buat ramuan ni, dia orang buat kira herba-herba, dia orang buat untuk rawatan. Sebab itu di alam Melayu ni sangat terkenal dengan santau ni. Orang tanya saya, kalau negara luar tak ada ke santau? Bukan tak ada, memang ada. Tapi kalau kita tengok di belah Nusantara ni Datuk, kebanyakan datuk nenek kita dulu ni mereka adalah pengamal santau. Maknanya mereka ada upacara-upacara mereka sendiri. Tujuannya nak kuatkan dia orang punya kekuatan dia orang lah. Tapi kalau bangsa lain boleh kena santau? Kalau macam saya dekat Batu Keh dulu, masa saya rawat orang bukan Islam Datuk, Kristian. Pasal jin ni Datuk, dia tak kira siapa. Orang bukan Islam pun boleh kena. Kadang-kadang kalau kita tengok balik, macam contoh macam kes santau kan, saya duk fikir orang Melayu kita saja yang kena. Tak, sebenarnya orang bukan Islam pun kena. Ada satu kes Datuk, saya rawat, dia ni lelaki, dia tidak boleh mengeluarkan sperma dia Datuk. Air mani dia tak boleh buat keluar. Dia akan tertahan sperma dia. Sampai tahap macam tu. Dia datang jumpa saya malu-malu lah sebab nak rawat. Macam mana nak keluarkan air sperma dia. Bayangkan. Maknanya Ustaz, kalau dia bersama tu, dia tak boleh climax lah. Benda tu kacau dia. Tu yang kita nak kena tengok tahap benda halus tu. Bila dia masuk ke dalam badan tu, maknanya dia kacau sampai tahap macam mana. Sebab tu kalau Datuk tengok masyarakat kita dulu-dulu kan, dia banyak jual produk kuat. Ya, jamu produk herba tu, semua dia jampi dia tu. Dia jampi tu maknanya dia masukkan benda-benda tak elok lah untuk kekuatan dalaman dia. Dia bila kita pakai pula, kita duk seronok je. Padahal kita tak tahu kita sedang bawa masuk benda lain dalam tubuh badan kita. Sebab tu saya kata benda-benda macam ni, orang kata apa, kena ambil kira lah. Kalau tidak, dia akan jadi masalah dalam masyarakat kita. Sebab selalunya, contohlah saya beritahu, dalam masalah tenaga batin kan, kadang-kadang kita malu nak membahaskan benda-benda macam ni. Padahal tenaga batin ni bukan benda kecil. Tenaga batin ni adalah benda besar. Sebab tu dalam Islam, dia ada satu sihir Datuk, dipanggil sihir jerut zakar. Apa? Sihir jerut zakar tu antara sihir climax yang paling kuat. Kalau siapa boleh buka dia punya ikatan sihir jerut zakar ni, automatik dia akan jadi lelaki yang perkasa lah Datuk. Jadi maknanya kalau orang kena santau jerut ni, maluan ni kena jerut, maknanya dia akan mati pucuk. Dia mati pucuk, lepas tu dia tak boleh bersama.
Lepas tu bila bersama dia tak ada kekuatan. Itu yang ramai dalam masyarakat, dia nak test bahawa ubat kuat dia tu kuat ke tak kuat. Dia tak tahu adakah faktor umur dia, adakah faktor ubat dia. Jadi benda-benda macam ni yang dia perlu kepada satu uji kaji. Sebab tu kalau Datuk tengok dekat masyarakat dekat luar sana, kalau dia jual ubat kuat dia cepat habis. Padahal kadang-kadang bila saya kaji, kadang-kadang ubat yang ada dalam tu semua dia orang dah jampi Datuk. Oh, jadi maknanya kalau orang tu kalau dia beli ubat tu semua dah jampi, dalam tu ada jin. Kalau dia bersama dengan si dia, maknanya dengan jin telah menikmati. Betul ke Ustaz? Dia akan ada kekuatan lah. Lagi satu Datuk, saya ada satu kes tau. Saya rawat satu budak sekolah, dia kena santau pengasih. Santau pengasih tu dia ambil daripada minyak orang mati. Jadi bila dia calik dekat pelajar sekolah tu boleh ikut dia pergi mana saja. Dalam keadaan macam pukau Datuk, macam pukau. Kira sampai tak tahu apa saja. Kira dia boleh macam pukau, dia tak boleh berfikir langsung. Dan orang yang kena ni Datuk, dia bukan orang biasa tau, orang yang hafal Quran. Ini saya punya pesakit. Sampai dia kahwin, sampai Datuk dia kahwin dalam keadaan dia tak sedap. Mak ayah dia sampai datang menangis-nangis dekat saya. Pasal mak ayah dia bukan orang biasa Datuk. Mak ayah dia mufti. Tapi bila anak dia ada anak perempuan, anak lelaki dia terkena dengan masalah orang macam ni. Itu yang saya kata santau ni dia sangat bahaya sebab dia boleh tundukkan orang. Dia boleh kenakan orang, dia boleh jadi macam-macam. Bila orang kena saja santau tu, orang tu akan ikut dia pergi mana saja. Dalam keadaan dia tak sedap Datuk. Saya ada satu kes dekat Ampang Datuk. Dia pukau. Yang ni cerita pukau Datuk. Dia masuk rumah, dia guna intercom Datuk. Assalamualaikum. Dia pun bukalah pintu. Waalaikumsalam. Datuk bayangkan, dia bagi habis semua barang yang duduk dalam rumah. Jadi ada satu tajuk menarik Datuk yang boleh kita bincang akan datang, tajuk pukau. Okey, Datuk. Saya nak tanya, kalau betul katakan orang Melayu tu dia ada ilmu yang macam, kenapa dia tak boleh macam kenakan orang-orang Yahudi tu? Itulah maknanya kekuatan orang Melayu ni dia hanya untuk diri dia ya. Dia bukannya dia bukannya untuk bangsa dia tu. Patutnya kita nak kena, orang kata kalau nak santau benda-benda tak elok lah. Benda tu Datuk, dia tak akan berlaku macam tu. Benda yang melibatkan kompromi dengan benda halus ni, dia tak akan ada macam tu. Sebab yang tu pun geng dia juga, kawan dia juga. Kalau dia buat tu no point lah. Betul ke pengamal-pengamal santau ni, Datuk, kalau macam katakan dia naik kapal terbang, dia santau ni tak boleh menyeberang laut? Betul ke? Dia ada dipanggil pasak bumi Datuk. Sebab itu orang dulu-dulu, contohlah kalau dia mengamal satu-satu ilmu dia boleh tawar dia tu. So bila tawar ilmu tu, kadang-kadang bila dia seberang laut sebagai contoh, ilmu dia dah tawar dah. Pasal jin tu, dia ada jin antara bangsa dia tu. Jin tu dia ada networking dia. Hang nak masuk dia macam taiko lah tu. Kita masuk kawasan ni, ni kawasan kita. Dia akan jaga kawasan tu. Lebih kurang macam tu lah. Jin pun sama juga Datuk. Saya pernah rawat jin Islam Datuk. Bila kami pergi dekat Mekah, jin tu tak boleh masuk. Okey Datuk, nak tanya Datuk, orang yang ada santau ni dengan, kalau katakan contohnya orang pertama ni dia ada santau, orang nombor 2 ni ada santau, lepas tu dia ada pertelangkahan. Datuk pernah jumpa tak dia orang fight antara pasal santau ni dia melibatkan ilmu Datuk. Dia akan buat uji kaji dengan ilmu orang tadi. Sama ada dia nak test orang tu ke, ataupun dia nak tengok hang punya tahap kekuatan dia kuat ataupun tidak. Dia akan test waktu tu juga. Sebab dia orang akan masing-masing mencuba ilmu masing-masing. Dalam keadaan zaman moden ni, ada ke lagi orang pergi belajar santau? Kalau dulu okeylah. Dalam zaman moden ni santau yang paling kuat dia macam ni Datuk. Macam saya kata dekat program Tanya lah Ustaz tadi, bila orang ni mana lebih mudah dia santau orang daripada dia pergi tumbuk orang. Lebih baik dia santau orang kan. Bila dia tumbuk orang, bila jadi masalah, orang boleh ambil tindakan dekat dia. Macam saya lah, saya tak suka Datuk, saya pergi tumbuk Datuk boleh ambil tindakan kat saya. Tapi kalau saya marah kat Datuk, saya santau Datuk. Jadi kalau santau ni orang tak dapat kesan. Yalah dapat dosa. Masalah dia, orang dah tak kira dah dosa pahala dah Datuk. Sebab itulah dalam masyarakat kita ni, bila orang tak ada dosa pahala, dia sanggup buat benda ni. Macam saya kata tadi lah, kalau Datuk tengok budak-budak sekolah sebagai contoh, katalah kita ada anak Datuk, kita bela anak kita sekolah menengah SPM, kita punya rawat, kita jaga. Orang kata menatang air minyak yang penuh kan, nak pegang pun kita tak mau pegang. Tengok anak perempuan kita tu boleh kena ilmu pengasih dengan orang. Bayangkan
Padahal ilmu pengasih tu nak kena dengan harga RM2-3 lah. Harga RM2-3 ada tu. Maknanya ilmu pengasih Ya, masuk dalam santau juga. Yang ni yang saya tengok Datuk, baru ni saya ada buat satu kes dekat sekolah kat Kajang. Perempuan ni Datuk, perempuan ni dia tak boleh bergerak tau Datuk. Bila dia tak boleh bergerak, rupanya dia dah kena santau. Alat sulit dia tu dah kena santau. Dia tak boleh bergerak. Bila dia bergerak saja, dia akan macam buang air kecil. Lebih kurang macam tu lah. Sebagai seorang perempuan Datuk, dia jadi malu lah. Santau apa tu? Saya tak tahu. Santau tu dia letak dekat alat sulit Datuk. Dia letak dekat alat sulit tu, maknanya dia nak mainkan perempuan. Nak bagi orang kata seronok, nak bagi dia terangsang, macam tu lah. Tapi sebenarnya yang dia buat tu, dia ingatkan dia nak main-main, tapi sebenarnya dia sedang bersama dengan benda yang tak baik, iaitu jin-jin, dan dia sekaligus membuat dosa. Bersekongkol dengan jin ni, adakah dia khurafat? Bila dia masuk kepada bab kepercayaan tu, dia akan jatuh khurafat dah tu. Yang jadi masalah dia, bila kita menggunakan khidmat benda halus tadi tu, kita minta tolong dekat dia. Bila kita minta tolong dekat dia tu, yang dikatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzu dan birijali minal jin. Maknanya kita tak boleh minta tolong dengan jin. Minta tolong tu lah yang sebenarnya dalam Islam dia larang. Fazaduhum rohaqa. Pasal bila kita minta tolong dengan jin, jin tu akan bawa kesesatan pada kita. Dia nak bagi satu-satu benda kat kita, dia akan tolong kita lah. Jadi sekarang ni Datuk, kalau macam kita nak mengelak lah, kita pun tak tahu siapa yang ada santau, siapa yang boleh buat santau. Kita ni orang biasa. Untuk mengelak diri kita daripada kena santau, kena benda-benda macam ni, apa sebenarnya perlindungan yang bagus patut kita buat? Dia ada satu doa Datuk yang guru saya ajak, selalulah amal bismillahi Allahu Akbar. Biasanya bila kita nak minum air, kita pegang cawan, kita baca, kalau sekiranya cawan itu ada santau, automatik dia akan meletup. Dia ada dipanggil signal awal Datuk. Signal awal dipanggil positif negatif. So bila kita pegang bahan-bahan yang ada benda yang tak elok, dia akan bagi signal kat kita. Sama ada orang tu dia boleh jadi meracau, ataupun dia boleh jadi tak sedar diri, ataupun dia boleh jadi histeria automatik. Dia bergantung pada tahap seseorang. Jadi masyarakat dekat luar sana mudah aja. Kalau kita nak tahu kedai tu ada santau ke apa, bila kita nak masuk saja, baca bismillahi Allahu Akbar, baca 7 kali. Itu satu santau. Ada saya dengar ada kedai-kedai yang macam contohnya kedai-kedai bangsa-bangsa lain yang diorang dah buat macam santaukan makanan dia supaya orang makan sedap dan orang datang balik. Itu kira santau ke? Itu dipanggil pelaris Datuk. Pelaris, saya ambil contoh Datuk. Kalau dekat belah Thailand sana, diorang kan banyak masak tom yam kan. Diorang buat tom yam dengan otak kera Datuk. Otak kera tu dijadikan bahan pengasih, nak bagi sedap, nak bagi laris. Walaupun kat sana kalau kata kita makan kedai itu, kalau kedai bukan Islam lah. Kedai Islam tak lah. Tak, maksud saya dekat sana ada pengamal-pengamal, mereka buat pelaris dengan menggunakan kita panggil sup kera. Jadi dia ambil benda-benda yang tak elok lah Datuk. Kemudian dia masuk, dia akan puja. Bila dia puja, benda tu lah yang akan jadi setan bila kita pakai. Sebenarnya Datuk, benda nak jadi setan ni dia tak susah pun. Kalau macam orang perempuan, darah pirit dia, tu semua benda-benda yang tak elok. Maknanya kalau dalam masyarakat dekat luar sana, kalau orang nak kenakan sihir ni, anytime boleh kena. Okey, Ustaz, santau ni sebenarnya kalau katakan dia datang dekat dalam badan kita, ada tak sampai orang tu boleh mati? Ya, kalau santau tu melibatkan, saya sebutkan tadi, santau angin, yatirun nafil hawa. Yatirun nafil hawa ni Datuk, dipanggil jin bersayap. Jin ni ada 3 jenis. Salah satunya disebut jin yatirun nafil hawa. Jin bersayap ni dipanggil jin first class. Jin first class ni memang power lah. Selalunya jin ni dikenakan pada orang yang buat santau. Kalau kena jin ni memang tergolek lah. Boleh mati. Dia akan jadi muntah darah, boleh bawa maut dengan izin Allah. Mungkin Datuk pernah dengar. Ada satu ustaz namanya Ustaz Tarmizi Tarbus, sahabat saya. Ustaz Tarmizi ni kalau dia ceramah Datuk, dia memang keras. Satu hari dia ceramah dekat Beranang. Beranang dah tu tahulah Beranang. Orang test dia Datuk. Orang test dia dengan santau. Lepas tu dia balik saja mengajar. Isteri dia datang rumah saya sebab suami dia dah muntah darah. Jadi dia minta tolong dekat saya tak boleh buat apa dah Datuk. Pasal dia punya santau dalam badan dia tu merebak dengan begitu cepat. Itu yang kita nak kena tengok tahap. Kalau kita nak tahu tahap santau yang teruk tu, dia takkan boleh kena asal limau. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia nak makan apa, dia akan cari asal limau. Orang kata backup awal. Okey, tadi Ustaz kata jin ni ada 3 jin.
jin bersayap, lagi 2 jin macam mana negeri dia? Pertama, jin tu Nabi kata ada 3 jenis. Tiruna fil hawa, jin yang berada di udara. Yang kedua, jin yang jenis dalam bentuk binatang macam ular, kalajengking. Macam kita belajar hari tu pasal tikus tu. Apa kaitan tikus dengan kehidupan kita kan? Tikus bila kita marah, dia akan marah kita lagi. Sebab dia ada kaitan dengan kehidupan kita. Sebab tikus tu sendiri adalah daripada makhluk halus. Lepas tu satu lagi yang disebut jin berpindah randah. Jin berpindah randah ni Datuk adalah jin sakabaka. Jin ni dia mengalir daripada badan seseorang kepada badan seseorang. Baik. Kalau katakan orang tu dah terkena dengan santau ni, itu orang yang dia tak percaya. Santau ni biasanya orang kaitkan dengan padu-padu, betul ke? Dia macam saya beritahu lah Datuk. Sebenarnya soal kepercayaan tu dia agak susah ya, sebab kalau sekiranya santau ni bila dia kena pada seseorang, dia boleh terkena penyakit marit. Marit tu maknanya sihir penyakit. Dia macam ni Datuk. Sihir ni dia ada banyak jenis. Salah satu sihir yang disebut sihir penyakit namanya sihir marit. Sihir marit maknanya sihir penyakit yang boleh kena pada seseorang. Contoh macam kecil manis, macam darah tinggi, macam jantung. Bila benda halus ni, bila dia kena pada penyakit marit, dia boleh terkena pada penyakit-penyakit fizikal. Ini yang orang confused. Pasal perubatan Islam, dia boleh merawat juga penyakit-penyakit macam ni. Sebenarnya dia merawat tu bukan penyakit fizikal. Dia merawat itu adalah penyakit yang melibatkan gangguan. Contoh Datuk saya beritahu. Kalau dalam Islam, kita ada disebut dengan Rihul Ahmar. Rihul Ahmar tu maknanya jin merah dalam badan. Kalau orang putih panggil stroke Datuk. Orang Melayu panggil lumpuh. Orang putih panggil stroke. Arab panggil Rihul Ahmar. Hakikatnya benda yang sama je. Ya. Disebabkan jin lah. Jadi bila kita nak tengok benda tu, contohlah bila saya rawat orang, saya rawat Rihul Ahmar. Padahal sebenarnya yang saya rawat tu adalah jin merah dalam badan. Stroke lah. Adakah stroke ni juga datang daripada santau, ya. Ustaz? Kalau kita buat pada uji kaji, kita kesan betul-betul kebanyakan yang melibatkan stroke minor, disebut dengan minor stroke tu, semua adalah melibatkan kesan racun yang ada dalam tubuh badan kita. Yang salah satu ikhtiar dia ialah kita kena selalu, bukan selalu lah, kalau boleh setahun sekali lah minimum kita berbekam. Betul tak? Berbekam boleh. Saya selalu ajak macam saya beritahu kat Datuk tadi lah. Kita cuba amalkan ayat-ayat ruqyah yang saya ajak tadi tu. Pasal bila kita baca ayat tadi tu, dia akan jadi positif negatif. Kalau kita nak bekam Datuk, dia akan ambil masa. Kita nak pergi cari orang kan. Jadi dia cara mudah dia Datuk. Lidah kita, dia ada langit tau kat atas. Kadang-kadang kalau kita nak tahu bahan santau ataupun tidak, bila kita letak dekat langit kita, dia akan rasa geli. Kita akan letak kita punya lidah kita ni di atas langit kita. Dia akan rasa macam geli-geli tu, maknanya kena jaga takut ada santau dalam minuman yang kita minum tadi. Yang itu lebih pada petua je tu. Lebih pada petua. Saya ajak petua ni bukan pasal apa. Kadang-kadang masyarakat tu dia tak faham. Contoh dia nak pergi makan, dia gunakan petua ni untuk paling tak ada pun dia boleh rawat badan dia. Paling tak ada pun dia baca bismillah. Kalau sekiranya ada santau, benda tu akan meletup dekat dia punya cawan dia. At least kita boleh jaga diri kita. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi dan semua yang sedang menonton. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.